Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi. Okey, saya adjust. Jadi nampaknya kena ulang balik. Terima kasih atas respon ya. Jadi dalam diri kita ni sudah dipasang satu software yang kita tidak sedari. Apa nama software itu? Software itu adalah semacam satu sistem dalam diri kita ni. Tuhan dah masukkan insting dalam diri kita ini. Inna hadaina, sesungguhnya kami telah memberi hidayah husabila kepada manusia itu dua jalan. Sabila, imma kami telah memberi manusia itu jalan, imma syakiran, sama ada ingin menjadi hamba yang bersyukur, wa imma kafura, ataupun menjadi hamba yang kufur, kanan atau kiri. Jadi dalam diri kita ni sudah diinstal satu software yang mana kita tak perlu bertanya lagi bila kita nak buat baik, bila kita nak buat jahat. Contoh tadi saya beritahu. Terima kasih Tuan Cikgu Rashid. Contoh tadi kita keluar dari masjid, kita tengok selipar orang. Macam mana cantik pun itu adalah selipar orang. Dah hati kita tahu dah, kalau kambing ni tak bagus. Macam mana buruk pun itu adalah selipar aku. Dalam diri kita ni Tuhan sudah install. Jadi tak perlu kita bertanya-tanya atau bertanya-tanya benda-benda seperti ini, macam mencuri, buat jahat. Itu semua kita sudah faham dah, ini bagus, ini tak bagus. Jadi Tuhan sudah memberi kita satu software sejak lahir lagi. Siapapun kita ni, Cina, Melayu, India, Iban, Murud, Kadazan, Bajau, Tastrah, semua sudah ada, termasuklah Lanu-Lanu, semua sudah dipasang. Jadi anak-anak hari ni hari yang keberapa puasa? Sudah 2 minggu ya. Ada masih lagi tak yang tiap-tiap pagi ibu terpaksa kejut? Bangun. Ibu pun pergi ke dapur. Lagi tak bangun tidur lagi, ibu pergi lagi, kejut lagi. Orang-orang yang seperti ini biasanya kalau dia susah untuk berubah waktu kecil, nanti tengok waktu besar nanti dia pun jadi manusia yang susah untuk berubah. Jadi perubahan itu mesti dibuat bila kita segera dipanggil untuk berbuat sesuatu kebaikan, terus berubah. Saya ingin contohkan lagi orang-orang yang baik itu seperti nabi-nabi, wali-wali Allah, alim ulama. Kehidupan mereka itu waktu kecil lagi sudah nampak luar biasa, keluarbiasaan mereka itu. Waktu kecil sudah terlihat kehebatannya itu. Jadi orang-orang yang hebat di waktu dewasa nanti, dia punya tanda-tanda ciri-ciri sudah ada waktu kecil-kecil dulu. Contoh Nabi Muhammad sendiri kan, waktu beliau lahir ke dunia, beliau sudah dikhitan. Beliau sudah bersunat, sudah bercelak di keningnya. Kan luar biasa tu. Itu nabi. Dan orang lain bukan nabi sama juga. Seperti Syekh Abdul Qadir Jalani, seperti Rabiatul Adawiyah, dan ulama-ulama di Malaysia sendiri. Kita dengar tutup guru dulu, ketika mereka kecil, mereka sudah pergi memondok, belajar di pondok. Ketika orang lain belum habis kitab-kitab, beliau sudah khatam. Beliau sudah hafal nahwu, saraf, semua. Itu orang-orang hebat waktu dia dewasa, sudah terlihat tanda-tanda waktu dia masih kecil. Jadi kita perlu mencari ciri-ciri untuk diri kita. Kita perlu install. Aku nak jadi orang hebat. Maksud hebat di sini adalah bukan manusia yang boleh terbang, tapi orang yang Tuhan sayangi. Jadi aku perlu sekarang pasang dalam diri aku ciri-ciri itu. Apa ciri-ciri aku ini? Nabi dulu lahir dalam keadaan susah. Tuwfiya bil madinatil munawwarati abuhu Abdullah. Tuwfiya bil Madinah, meninggallah di Madinah. Abuhu, ayahnya, itu ayah Nabi. Abdullah, itu Abdullah. Nabi lahir kecil lagi, belum lahir lagi, Nabi dalam perut ibu dia, ayahnya sudah meninggal. Nampak? Susah waktu kecil. Susah waktu kecil, waktu dalam perut ibu, dalam perut mak, ayah sudah tidak ada lagi. Dan ketika Nabi lahir ke dunia, tak lama kemudian ibunya meninggal. Jadi orang-orang hebat itu nampak waktu kecil tu tanda-tanda kesusahan dia tu. Dan Tuhan
ada beritahu dalam hadis tujuh golongan yang akan diletakkan di bawah naungan Arash nanti di padang mahsyar, yang waktu itu tidak ada tempat untuk manusia berlindung. Waktu itu panas, sangat panas, seperti matahari sejengkal dengan kepala. Kecuali ada tujuh golongan VVIP, very very important personal, yang akan dipanggil masuk duduk di bawah naungan itu, di mana situ tempat teduh. Salah satunya saya nak cerita di sini adalah wasyabun, pemuda, nasya'a, yang membesar, fi ibadati rabbih, dalam keadaan beribadah kepada Allah. Dalam hadis ini disebut pemuda. Kenapa tidak pemudi? Ditanya orang, kenapa tidak pemudi? Apakah pemudi perempuan yang baik dari kecil tidak dimasukkan golongan ini? Nah, sebenarnya ayat ini adalah umum, seperti pembaca berita, ya, saudara, pada hari ini jumlah kematian akibat COVID adalah 1 orang. Jadi dia tidak sebut saudari. Nah, jadi bila sebut saudara itu sudah merangkumi semuanya. Okey, Nabi Muhammad waktu kecil dia susah, dan juga Syekh Abdul Qadir Jalani. Ada tahu cerita Syekh Abdul Qadir Jalani? Waktu beliau lahir dulu, waktu kecil, dikatakan ya, Syekh Abdul Qadir Jalani dia waktu kecil, kalau masuk bulan Ramadan, beliau berhenti menyusu. Sehingga tahun berikutnya orang pergi tanya mak dia, adakah Qadir itu minum susu? Tanda waktu kecil sudah nampak, waktu masih bayi lagi. Jadi kalau bulan Ramadan, Syekh Abdul Qadir Jalani itu waktu masih bayi itu dia tidak menyusu. Nanti tunggu buka puasa baru minum susu. Aneh kan? Nah, itu Syekh Abdul Qadir Jalani. Dan ketika dia sedikit membesar, dia berjalan di tepi sungai, dia terjumpa buah apple. Buah apple yang hanyut dari sebuah kebun di sana, air sungai mengalir, dia ambil, dia makan. Ketika dia makan, dia teringat, ini buah aku makan ni siapa punya ni? Baru dia teringat, kalau tidak minta halal dari tuannya ini, macam mana dengan diri aku ni? Dan tubuh ni kan tak boleh masuk satu benda yang haram. Kalau ada benda haram, tidak boleh masuk dalam syurga. Maka beliau menelusuri sungai itu dan mencari siapakah tuan punya pokok itu. Dah terjumpa pokok itu, bila bertanya orang beritahu pokok ini adalah milik si Anu bin si Ani. Jadi beliau pergi jumpa, begitu sekali usaha beliau nak jadi orang baik. Pergi jumpa tuan pokok itu, dan tuan pokok itu pula membuat satu syarat, kalau kau nak aku halalkan, kau mesti kerja dengan aku. Beliau sanggup kerja, dan akhirnya bila bebas dari kerja, dia nak pergilah, nak balik dah merdeka. Tuan pokok tadi tambah lagi, kau mesti kahwin dengan anak aku yang buta, anak aku yang cacat kakinya, anak aku yang tuli. Oleh sebab dia nak redha pada Allah Ta'ala, dia sanggup kahwin dengan anak tuan pokok itu. Rupanya dia tak pernah tengok perempuan itu, dan perempuan itu tak pernah menunjukkan diri dia semasa Syekh Abdul Qadir Jalani ini bekerja dengan ayah perempuan ini. Jadi malam tu bila dia kahwin, dia terkejut tengok perempuan itu. Rupanya perempuan itu bukan buta, bukan tuli, bukan cacat. Jadi dia bertanya pada ayah perempuan itu, ayah beritahu anak ayah ini seorang yang buta, seorang yang tuli, cacat, tapi saya tengok lain. Barangkali saya salah orang. Tidak, maksud aku buta itu adalah anak aku itu tidak pernah melihat yang tidak baik. Jadi orang baik dia akan bertemu dengan orang baik juga, pasangan dia. Dan anak aku tuli, maksud aku dia tak pernah mendengar hal-hal yang tidak baik. Masih di rumah terus, dijaga terus, dikawal terus anak dia ni. Masa tu maklum saja ya, belum ada gadget, belum ada TV. Dan anak aku cacat itu artinya kaki beliau tak pernah pergi ke tempat-tempat disco, joget, tempat-tempat yang tak baik. Nampak Jadi orang baik itu dia akan bertemu dengan orang baik juga. Dan orang tak baik biasanya akan bertemu orang tak baik juga. Itu Syekh Abdul Qadir Jalani. Dan ada satu buku khusus kisah beliau. Dan ini buku saya selalu baca, itu Tazkiratul Awliya. Tak nampak warna hijau Tazkiratul Awliya ini buku tentang kisah-kisah wali Allah. Di sini ada 52 orang wali Allah. Semuanya bukan 52, 62 orang wali Allah. Semuanya adalah lelaki. Kecuali satu orang perempuan di sini, itu Rabiatul Adawiyah. Jadi wali itu tak mesti laki-laki. Dan pernah ditanya orang, wahai Rabiatul Adawiyah, semua wali-wali Allah itu adalah laki-laki, kenapa kamu seorang perempuan? Apa jawaban beliau? Walaupun tubuh aku perempuan, tapi jiwaku adalah lelaki. Jiwaku laki.
Rabi'ah Adawiyah. Jadi macam mana kisah Rabi'ah Adawiyah? Ketika beliau lahir pun beliau sudah hidup dalam kesusahan. Ayahnya miskin, maknya miskin, dua miskin. Jadi beliau lahir musim sejuk, kalau tak salah saya. Dan ayah dia diminta oleh mak dia supaya pergi ke rumah jiran minta kain lampin. Tapi ayah beliau ni seorang yang soleh. Jadi ayah yang soleh melahirkan anak yang soleha. Jadi ayahnya sudah berjanji sebelum itu dalam diri dia, aku tidak akan meminta kepada selain daripada Allah. Jadi oleh sebab nak tunaikan permintaan isterinya, beliau pergi ke rumah jiran dan beliau ketuk pintu rumah jiran perlahan. Dan beliau balik, beliau beritahu isterinya, saya sudah pergi ke rumah tadi, tapi tuan rumah tidak buka pintu. Jadi susahlah Rabi'ah Adawiyah kerana beliau membesar sedikit, berlaku peperangan, kalau tak salah waktu itu beliau dirampok dan dijadikan hamba abdi Rabi'ah Adawiyah, sehingga beliau bekerja dengan tuan rumah ini di siang hari dan malam hari beliau bangun berdoa. Satu malam tuan rumah terbangun melihat satu cahaya dari atas langit turun ke rumah beliau dan tepat ke bilik Rabi'ah Adawiyah. Dan tuan rumah ini pergi mengintai Rabi'ah Adawiyah. Apa dia buat? Beliau sedang berdoa. Jadi wali Allah perempuan ini bangun tahajud dan beliau berdoa. Apa doanya? Didengari oleh tuan rumah, dia punya majikan dia. Waktu itu kan berlaku hamba abdi, wahai Tuhanku, begitu dia punya doa dia. Nah, dalam cerita ni ada ni. Dalam cerita ni saya tak nak buka lagi. Lebih kurang gini doa dia, ya Tuhanku, aku berabdi kepada manusia di siang hari, tapi apakan daya ya Allah, aku mengabdi padamu pada malam hari, tapi aku adalah hamba juga kepada manusia. Jadi kalau boleh ya Allah, aku ingin mengabdikan diri seluruh hidupku untukmu ya Allah. Jadi majikan dia tu terdengar doa dia tu, dan diam-diam majikan dia insaf dan majikan dia mundur ke belakang. Besoknya dia panggil Rabi'ah, aku dengar doamu malam tadi. Sekarang ni aku nak tukar. Aku jadi hamba, kau jadi majikan aku. Rabi'ah terkejut dan dia kata, aku tak mau jadi majikan. Kalau bolehlah, aku nak bebas. Maka majikan dia pun bebas. Maka Rabi'ah Adawiyah pun terus bebas, merdeka, dan dia terus hidup dalam kesusahan. Jadi orang-orang hebat itu adalah orang-orang yang mengalami luka batin waktu kecil-kecil dulu. Peristiwa-peristiwa yang bagi orang negatif menjadikan hidup mereka itu terus negatif. Tapi orang-orang hebat itu, kematian ayah, kematian ibu, kemiskinan, dan segala-gala yang susah itu, yang terluka batin itu, mereka jadikan satu semangat hidup untuk hidup lebih baik. Seperti Rabi'ah Adawiyah tadi. Jadi kita bila dapat turning point hidayah untuk berubah, kita mesti terus berubah. Baik, saya dah bawa buku ini, jadi saya nak bacakan satu kisah, sedikit kisah ya. Mungkin tuan-tuan belum pernah jumpa buku ini. Buku ini tajuk dia Tazkiratul Awliya, peringatan cerita tentang wali Allah, yang ditulis oleh Syekh Fariduddin Al-Antar. Buku dah lebu saya baca ni. Ya, terima kasih semua sahabat-sahabat yang datang. Abdul Hisham, Cik Abu Bakar, Faiza Gani, Maria Uya, Wan Hajar, Bibi Husin, Rafidah, Razak, siapa lagi ni, Pelamat Bumi, Rashid, Lela, Nik Faizal, Siti Zainab, Norliza, Nur Amalina. Ada 15 orang. Boleh share sana ilmu saya ni yang saya baca ni lah. Jarang orang share di media-media umum. Mereka takut. Takut cerita ni agak aneh sedikit. Ini dah muka surat 27 ini. Ada satu orang wali Allah, dia ni dulu seorang perniaga intan belian. Ni ada buku baru beli dah tersimpan. Jadi beliau ni peniaga intan belian ini selalu pergi ke pejabat menteri. Satu hari beliau pergi ke pejabat menteri, nak jumpa menteri, berkata dengan PA menteri itulah, hari ini menteri akan pergi ke satu tempat hutan berhari-hari, nanti balik nanti baru kau boleh deal lah, ada bisnes apa. Wali Allah ini dia bukan seorang wali awalnya, nama dia apa dia ni, bukan Uwais Al-Qarni, Hasan Al-Basri ya, tahu saya Hasan Al-Basri ini, Hasan Al-Basri. Jadi
kalau kau nak tunggu di sini, tunggulah di sini, kata PA itu. Dan kalau kamu nak ikut kami, jom ikut rombongan kami. Boleh ikut. Dan Hasan Al-Basri ini, kalau tak salah saya, Hasan Al-Basri ini, beliau bersetuju untuk ikut rombongan Sultan tadi, Sultan dan menteri-menterinya. Jadi pergi ke tengah hutan, rupanya jauh tempat itu. Waktu itu maklum belum ada kereta, belum ada apa-apa. Jadi beliau menyaksikan peristiwa yang berlaku di situ, di mana ada tentera masuk ke dalam satu tempat, iaitu kubur, keliling dan keluar, terus berlalu. Masuk lagi dia punya alim ulama, keluar. Masuk lagi perempuan cantik, buat macam tadi, keluar, masuk lagi. Peristiwa ini sangat membekas di hati beliau, dan juga di dalam diri saya membekas. Beliau dah masuk lagi tabib-tabib. Jadi Hasan Al-Basri ini memerhatikan peristiwa ini, dan dia merasa pelik, ada apa ini? Lalu Hasan Al-Basri bertanya kepada wakil menteri tadi, ada apa ini? Jadi wakil menteri beritahu, begini sebenarnya ceritanya. Kubur yang kamu tengok itu adalah kubur kepada anak sultan ini. Inilah acara kami setiap tahun. Jadi yang tadi masuk mula-mula tadi itu adalah, saya tak ingat dia punya urutan dia mana dulu. Askar dulu katakanlah. Jadi askar masuk, dia keliling kubur dan dia bercakap-cakap, dia pergi. Apa inti dia cakap tadi? Wahai anak sultan, kalaulah senjata kami, kehebatan kami, tentera kami, kepakaran kami bidang persenjataan ini boleh menyelamatkan engkau dari kematian, kami akan selamatkan engkau. Tapi apakah daya? Jadi pergi. Jadi masuk pula orang lain, katakanlah alim ulama, wahai anak raja, kalaulah ilmu kami boleh menyelamatkan engkau, kami akan bantu kau, selamatkan kau daripada mati. Tapi apakah daya? Kami tidak dapat membantu. Ketemu lagi di tahun depan. Masuk lagi perempuan cantik, wahai anak raja. Dia tawaf, kemudian berkata, wahai anak raja, kalaulah kecantikan aku ini boleh menyelamatkan engkau dari mati, aku pasti selamatkan engkau, karena engkau adalah anak raja kami. Tapi apakah daya? Jadi masuk pula orang tabib, orang cerdik pandai, tabib, semua orang hebat di zaman itu dikumpul. Dan Hasan Al-Basri ini, dia menyaksikan peristiwa itu. Bukan sahaja dia menyaksikan, tapi dia mendapat hidayah. Ini yang dipanggil turning point. Dia dapat hidayah bahawasanya kecantikan tidak boleh menghalang manusia dari mati. Kehebatan, senjata, ilmu yang banyak, ilmu, kecantikan, kehebatan, dan kekayaan juga, dan apapun yang manusia miliki tidak akan mampu membuat manusia itu hidup terus menerus sampai bila-bila. Mau tak mau aku terpaksa mati. Dulu kulit aku dan isi ini menyatu. Sekarang sudah bercerai. Tuan-tuan punya macam mana? Coba pegang kulit tu dengan isi tu masih menyatu lagi tak? Kalau dah bercerai, dah longgar gulu-geleng gitu tu, kita dah masuk tua dah tu. Dah makin terlerai gitu, ya. Jadi Hasan Al-Basri ini terus mendapat hidayah, dan dia terus berubah. Dia tinggalkan perniagaan dia itu, intan berlian, dia terus masuk menjadi orang sufi. Jadi kalau kita nak jadi orang hebat, kita mesti terus berubah. Kalau kita tak berubah, kita akan berubah. Demikian juga perempuan-perempuan yang hidup di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khabarnya waktu saya sekolah dulu, ada ustazah saya bawa balik dari Mesir. Beliau bagi tahu ada satu kisah Nabi baru mendengar Al-Quran turun kepada Nabi meminta perempuan jalabi bihinna. Ya ayuhan nabi, wahai Nabi, qul li azwajika, katakanlah kepada istri-istrimu, wa banatika, kepada anak perempuanmu, kemudian wali dan kepada seluruh perempuan-perempuan muslimin. Qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina, kepada semua perempuan-perempuan mukmin, ayyudnina alaihinna jalabibihinna, bahawa mereka semua hendaklah memakai tudung yang menutup dada ni. Tak boleh pakai tudung kecil gitu, pah nampak gitu. Apalagi naik motor di belakang yang paling kecil supaya jimat kan tudung tu, pah gitu. Jadi pakailah tudung yang menutup dada. Jadi perempuan yang dengar Quran turun kepada Nabi tadi, dia pergi cerita ke kaum muhajirin yang hijrah tu kan.
perempuan, itulah konon-kononnya. Tadi aku dengar Nabi bagi tahu kita ni perempuan kena pakai tudung. Jadi perempuan zaman itu adalah zaman yang terbaik kata Nabi. Perempuan zaman itu bila mendengar dia terus koyak, dia terus pakai tudung. Dia ambil kain depan dia, tak ada tunggu. Nantilah tunggu jekyll buka. Ni kan musim PKP ni. Dia tak ada nantilah, tak ada. Orang hebat tidak ada istilah nantilah. Kerana masa tidak menunggu kita. Jadi orang zaman Nabi sendiri pun contoh. Dapat hidayah, dapat petunjuk, terus berubah. Jadi kalau kita tidak berubah, kita akan berubah. Jadi anak-anak, kembali lagi pada cerita ini, orang dewasa yang mendengar ini, pada anak-anak semua untuk jadi orang hebat, sekarang ni masanya. Terus kita jadi orang baik. Kalau kita jadi orang baik waktu kecil, insya-Allah kita akan jadi orang hebat waktu besar nanti, if sekiranya kita terus istiqamah. Dan memang kita disuruh istiqamah dari kita tinggi ya. Dan kalau orang jahat waktu kecil, nakal. Mak suruh bangun tak bangun, sembahyang pun lari culas. Kemungkinan dia juga akan jadi orang yang nakal waktu besar kalau sekiranya dia tidak berubah. Tengok pada sejarah dulu ya. Alim ulama dulu di Malaysia, mungkin anda ada baca cerita-cerita dia. Mereka dulu belajar jauh-jauh, duduk di pondok, tak balik. Tok Kenali sendiri bila pergi ke Mekah, naik kapal layar waktu itu berapa lama? 6 bulan kan? Kisah beliau pergi. Waktu dulu orang nak pergi Mekah, pergi haji itu buat kenduri kendara. Karena pergi ni mungkin tak kembali. Jadi Tok Kenali pun sama, beliau pergi ke Mekah 6 bulan dan berada di Mekah selama berapa? 13 tahun ke berapa puluh tahun ya. Sehingga beliau punya anak cucu cicit itu ada di Mekah. Dan berbahasa Kelantan, bercakap di Mekah itu. Dan satu hari anak cucu cici Tok Kenali ini balik ke Malaysia. Satu malam Jumaat kalau tak salah, beliau pergi ke tempat masjid Pulau Melaka. Beliau nak mendengar kuliah seorang ulama besar waktu itu, iaitu Tuan Guru Abdul Aziz. Dan kalau tak salah saya, beliau terjatuh. Jadi kain beliau koyak ke basah macam mana gitu, kain beliau cucu Tok Kenali ini. Dan beliau jumpa saya waktu malam itu, sebab saya duduk di pondok. Saya pergi ambil kain sarung saya bagi pinjam. Jadi beliau ni merasa sangat bersyukur kerana ada orang yang menolong beliau. Saya lah waktu itu tolong bagi pinjam kain pelita dia. Jadi beliau ambil alamat. Beliau berjanji lah nanti sampai di Mekah beliau nak hantar buat aku rumah. Jadi saya tunjukkan buku bahasa Melayu. Dia tak boleh baca rupanya. Saya ingatkan orang boleh bercakap bahasa Kelantan itu semua boleh baca buku Rumi. Oleh kerana beliau duduk di Mekah, beliau tak boleh baca. Beliau belajar Arab semua. Cuma komunikasi je boleh bahasa Kelantan. Jadi kemudian saya pergi ke rumah beliau, rumah ayah Pak Saudara dulu, Ustaz Mawardi di Kubang Krian. Waktu itu saya baru tengok rumah yang besar dan ada telefon. Waktu tu disambungkan. Bila orang call, dia bunyi kring di rumah tu. Jadi dia datang dekat telefon tu tanpa mengangkat gagang telefon. Waktu tu belum ada handphone lagi. Halo. Oh gitu ya. Hebat. Jadi itulah ceritanya anak cucu Tok Kenali. Jadi orang-orang hebat itu, kembali pada cerita tadi, adalah orang yang waktu kecil sudah ada tanda-tandanya. Jadi kalau kita belum ada tanda-tandanya, kita kena buat tanda itulah. Buat tanda. Apa tanda kita? Dekat-dekat nak mati. Dah tak sempat dulu jadi orang hebat kan. Kita tengok biar kita menjadi cerita besok. Dekat-dekat nak mati, setahun, 2 tahun sudah, selalu bangun awal pagi. Bulan Ramadan ini mengajar kita bangun awal pagi untuk bersahur dan minta ampun. Dalam surah An-Nisa, surah An-Nisa ayat 17, surah Al-Imran. Surah Al-Imran ayat 17, As-Sabirina, orang-orang yang sabar. As-Sadiqina, orang-orang yang jujur, yang benar. Al-Qanitina, orang-orang yang terus menerus dalam ketaatan. Al-Munfiqina, orang yang selalu bersedekah harta dia. Dia sayang tapi dia sedekah juga. Semoga Tuhan redha pada dia. Dan Al-Mustaghfirina, orang yang minta ampun bil ashar, waktu sahur. Ini 5 ciri orang bertakwa. Kita ambil 5 ciri ini, kita install dalam diri kita. Kita tidak tahu bilakah kita akan meninggal dunia. Dan ada 5 benda yang manusia tidak tahu. Apa dia? Dalam surah Luqman ayat 34. Saya boleh ingat 34 sebab dulu ada satu anak murid saya waktu saya ceramah itu, beliau tu nama Luqman.
Jadi ayat 34 itu kan berganti 3 lepas 34, dan ayat 34 ni ayat yang terakhir dalam surah Luqman. Apa ayatnya? Inna 'indallahi 'ilmu sa'ah. Sesungguhnya Allah lah yang mengetahui bilakah saatnya berlaku kiamat. Inna 'indallahi 'ilmu sa'ah wa yunazzilul ghaitha, dan di manakah turunnya hujan. Jadi manusia tidak tahu bilakah kiamat, di mana turun hujan, bila pukul berapa. Sekarang ni musim panas, ya kan? Terima kasih Zaid Abdullah Sandi, Kak Sabariah, Tuan Arif Shah. Sekarang ni musim Ramadan ni panas. Di Madinah itu 45 derajat, panas. Dekat 50. Jadi kita tengok, panas lah hari ni. Panas macam nak hujan, tapi tak jadi hujan. Kalau hujan syukur sangat kan. Cuma manusia tu boleh buat ramalan. Bilakah berlakunya hujan, di mana hujan, ramal saja. Bilakah kiamat? Inna 'indallahi 'ilmu sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham, dan Tuhan mengetahui apa yang ada dalam rahim seorang ibu. Jadi orang berkata, sekarang ni dah canggih, boleh tahu dah 6 bulan baby tu dah boleh scan dah, dia boleh tahu jantan betina, lelaki perempuan, dia boleh tahu dah. Ulama menjawab, bukan itu maksudnya. Tuhan mengetahui apa yang dalam perut ibu itu adakah dia seorang menteri besar nanti atau tidak, adakah seorang kaya nanti, apakah umur dia panjang atau pendek, apakah rezeki dia, siapakah jodoh dia nanti. Tuhan tahu komplit. Wa ya'lamu ma fil arham. Ibu pun tak tahu dalam kandungan dia itu siapakah yang dia kandungkan. Ya, 3 perkara yang saya tak tahu. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, dan wa ma tadri nafsun dan manusia tidak mengetahui apakah yang dia akan buat besok hari. Kita boleh merancang, sekejap lagi nak buat itu, nak pergi ke dapur, sekejap lagi nak pergi ke depan, nanti nak rehat. Itu rancang. Tapi yang terjadi itu belum tentu. Yang terakhir sekali, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, dan tidak ada manusia pun yang mengetahui di bumi manakah dia akan meninggal dunia. Ada orang dalam perjalanan, ada orang tengah bekerja, tengah jaga, roblok, dilanggar. Dia tidak tahu waktu itu dia akan meninggal, jatuh dan meninggal dunia. Ada orang nak pergi ke Mekah, on the way, meninggal sampai sana, balik sini, meninggal. Ada orang duduk sana, suami meninggal, 2-3 hari kemudian, isteri meninggal. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, dan tidak ada siapa pun mengetahui di bumi manakah dia akan meninggal dunia. Kita ni lemah, ilmu kita ni tak seberapa. Kawan kita ada sebelah, duit dalam poket dia, kita tak tahu berapa ringgit ada duit dalam poket dia. Lemahnya kita ni. Dan kita punya penglihatan boleh tengok yang ada depan kita ni je, jauh sikit dah tak nampak dah. Ada dinding, tak nampak dah belakang tu, ya kan? Dan telinga kita ni pun tak boleh mendengar yang jauh-jauh, terbatas yang dekat-dekat ni saja. Mungkin ada orang nak jadi hebat. Oh, aku nak jadi hebat, kalau boleh aku nak dengar biar sampai jauh di mana-mana. Nah, pernah berlaku cerita. Dulu saya baca buku, mungkin anda pernah tengok buku namanya Waryasari, ya? Waryasari zaman dulu, di mana ada satu perempuan, kalau tak salah, dia punya kehebatan telinga dia tu, dia boleh mendengar jauh-jauh, apalagi yang dekat-dekat ni. Lalu pakai Walkman, orang pakai Walkman, dia sudah sakit telinga, menyebabkan dia tidak boleh keluar rumah, sakit. Dia tidur malam pun, tidur malam. Kalau ada tayar pecah, kan kuat bunyi tu, kereta di jalan tu, paung, dia terjaga. Tengok, orang yang Tuhan beri dia pendengar sampai jauh dia boleh dengar, menyusahkan diri dia kembali. Maka tak usah kita jadi orang hebat sampai boleh dengar jauh, boleh tengok yang jauh-jauh. Tuhan bagi kita ni okey dah, cukup dah. Dah cukup dah, boleh tengok dekat ni, boleh dengar sampai dekat sini. Nak dengar jauh lagi pakai telefon kan. Tapi kalau kita ada kehebatan seperti perempuan tadi, itu hebat kan nama dia. Boleh dengar jauh, tidur tak lena. Asyik dengar semua. Di Tuhan tu subhanallah, dia bagi kita ni dah sempurna kan. Dah sempurna sangat, kita terima adanya. Jadi kita tak boleh nak sombong. Mata kita terbatas, telinga kita terbatas, kuku kita pun tak macam haiwan yang tajam-tajam kuku tumpul. Dan tubuh kita ni, kata wali Allah ini, satu tubuh yang dilahirkan hanya menunggu mati. Pergi sana, pergi sini, sana sini. Macam yang Tan Sri Muhyiddin bagi tahu, ada orang ikut dia tu, sana sini. Tubuh ini daripada kecil membesar hanya menunggu mati dan pergi ke mana-mana mengendong tai.
membawa tahi ke tubuh ni. Tahi di perut, tahi mata, tahi hidung, tahi gigi, tahi di telinga, di leher, daki. Di tubuh kita ni penuh dengan najis sebenarnya. Tak layak kita nak sombong dengan orang lain. Jadi bila kita kenal diri kita, kita mula kenal Tuhan. Oh, rupanya aku ni manusia yang tak ada apa-apanya. Aku lahir dulu miskin, telanjang bogel. Sekarang Tuhan bagi pada aku rumah, bagi kenderaan, bagi aku ilmu, dan sebentar lagi aku akan dipanggil pulang. Entah bila, entah tahun depan, entah tahun depan lagi, ataupun tahun ini kita tak tahu. So, watazawwadu, bersiap-siaplah anda, fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekalan untuk anda pergi jauh adalah takwa. Ya. Kita duduk di rumah kita, nak pergi Kuala Lumpur. Berapa jarak Kuala Lumpur? Saya ke Kuala Lumpur dalam 60 kilo. 60 kilo cukup saya bawa duit RM100. Kereta dah ada minyak dan duit tol dah ada. Bawa RM100 dah. Tak pakai pun. Pergi balik sini semula, melilau tengok apa panggil shopping window. Tapi kalau saya nak balik ke kampung, saya perlu duit yang banyak lagi. Balik kampung, saya perlu kereta, ada minyak, saya perlu bawa baju-baju. Kalau saya nak pergi ke Indonesia, negara lain, saya perlu bawa beg koper lagi, duit lagi, kad lagi. Takut sampai sana tiket kita burn, kita kena beli tiket baru, tak boleh pakai kad debit, kena pakai kad kredit. Lagi persiapan kita semakin banyak bila jauh. Dan ini kita nak pergi ke alam akhirat yang lebih jauh lagi dan tidak akan kembali lagi. Tuhan berpesan, watazawwadu, maka bersiap-siaplah engkau, berbekallah engkau untuk pergi jauh. Kamu nak pergi, tak nak pergi, kamu pasti akan diusung pergi nanti. Mau tak mau, tetap akan kamu diusung pergi nanti. Fa inna, sesungguhnya khairaz zadi taqwa, sebaik bekal untuk kamu pergi ke alam akhirat itu adalah takwa. Maka oleh sebab itu Tuhan datangkan bulan Ramadan ini la'allakum tattaqun. Hujungnya, objektifnya supaya kita jadi orang yang bertakwa. Apa itu takwa? Takwa itu mudah katanya, mudah cerita, ada tiket. Tiket untuk masuk ke dalam syurga. Ya. Karena orang yang bertakwa sajalah yang layak untuk masuk ke dalam syurga. Apa itu takwa? Takwa itu adalah mengerjakan apa yang Tuhan suruh, takut dan meninggal apa yang Tuhan larang. Buat karena Tuhan suruh, tinggal karena Tuhan larang. Ditinggal walaupun benda tu sedap, enak, orang Aceh kata mangat tak. Walaupun benda tu sedap sangat, tapi oleh sebab Tuhan larang, tinggalkan. Ya, jadi abang-abang yang masih merokok, isap rokok, besar rokoknya, ceruk. Kalau anda nak jadi orang bertakwa, kerana rokok itu bukan termasuk dalam suruhan Tuhan. Kalau nak jadi orang bertakwa, anda tinggalkan itu. Tapi kalau anda tak nak jadi orang bertakwa, silakan merokok terus, kerana neraka itu sudah ada. Tuhan dah cipta dan neraka, syurga. Up to you. Life is choice. Hidup ini adalah pilihan. Terserah padamu. Wa ma'allahu, dan Allah itu tidak bizallamin lil abid, tidak menzalimi hamba-hambanya. So, kembali pada tajuk kita pada hari ini, yang ini tajuk saya hari ini, berubah atau rebah. Bila kita dapat hidayah pagi ini, kita dapat ilmu, kita perlu buat perubahan. Nak berubah apa dia? Menjadi hamba Allah yang baik. Kalau dah baik, kita cuba lebih baik lagi. Kalau dah rasa lebih baik, istiqamah. Di manalah kita boleh tambah lagi. Amal kita banyak sebenarnya, cuma kita je tak larat. Jadi banyak-banyak di akhir-akhir hidup ini kita minta ampun, karena wal akhiratu, yang akhir itu khairun, lebih baik, laka bagimu minal ula, daripada yang awal-awal dahulu. Dulu jahil, dulu tudung aurat tak pakai seluar pendek. Sekarang baru dapat hidayah, barulah nak jadi orang, baru nak jadi manusia. Ya. Itu pun sebab-sebab tengok anak cucu sembahyang, baru nak sembahyang. Terus istiqamah. Akhir sekali untuk sahabat-sahabat semua yang sudah hadir pada hari ini, saya ingin bercerita satu kisah penyesalan seorang manusia di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama beliau adalah Sya'ban. Boleh ingat kerana nama ini Sya'ban, Ramadan, dekat-dekat. Jadi Sya'ban ini dikatakan setiap hari beliau hadir solat berjemaah bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau hari ini pakcik-pakcik daripada sebelah kanan tu dia datang ke surau,
dia terus parking slipper di sebelah kanan, terus masuk solat sebelah kanan. Yang rumah dari kiri masuk sebelah kiri. Yang dari belakang biasanya gitulah. Dari seolah-olah tempat dia tu kawasan dia tu, area sebelah kanan. Jadi begitulah zaman Nabi juga berlaku dulu, di mana satu orang manusia sahabat Nabi namanya Sya'ban selalu sembahyang kat situ. Jadi satu pagi subuh, maklum saja waktu zaman Nabi tu belum ada elektrik macam kita ni lah. Jadi waktu subuh sudah azan tak datang Sya'ban. Sudah solat sunat, solat lagi bukan solat sunat lagi, qamat. Waktu qamat tak sampai lagi. Jadi sahabat tadi membiarkan tempat itu, biarlah kejap lagi mungkin dia datang. Mungkin tempat hujung lah tempat solat tu. Mungkin tempat Sya'ban datang. Tapi habis sembahyang pun Sya'ban tak datang sembahyang. Jadi Nabi Muhammad dan sahabat-sahabat itu merasa aneh. Karena orang itu selalu datang. Jadi Nabi pergi ke rumah beliau jalan kaki. Jadi kata dengan guru saya dulu, dari rumah Sya'ban itu di kaki gunung, di kawasan Madinah itu jauh juga di kaki gunung. Jadi sebelum sampai ke rumah tu dengar satu tangisan. Jadi bila Nabi sampai, rupanya istrinya sedang menangis. Dan Nabi bertanya, "Wahai istri Sya'ban, apa gerangan yang berlaku pada suamimu? Kenapa beliau tidak hadir solat subuh pagi ini?" Jadi istrinya beritahu, "Suamiku sudah meninggal ya Rasulullah." Jadi dalam hidup ini ibu-ibu, antara laki-laki dan perempuan itu biasanya laki-laki itu lebih dulu meninggal. Biasa begitu ya. Sahabat-sahabat laki-laki yang ada di sini, buat persiapan lah ya. Siapan mutazawwaj dulu. Laki-laki itu, siapa sih laki-laki yang kat tangan? Laki-laki itu umur dia tak panjang. Dan sambung cerita tadi, Nabi bertanya pada istrinya, "Cuba kamu cerita sedikit, apakah kata-kata Sya'ban sebelum dia meninggal dunia?" Jadi kita pun sekarang gitu juga kan. Apakah tanda pelik yang berlaku sebelum meninggal dunia? Apakah kata-kata dia sebelum dia meninggal? Biasa orang nak mati tu kerana begini katanya, orang nak mati tu didatangi satu perasaan. Aku rasa macam nak mati lain macam je. Tapi dia ignore, dia buat tak tahu je. Ada orang dapat menangkap tu signal itu. Dia dapat tangkap. Sehingga ada orang buat persiapan. Saya pernah jumpa cerita ni lah. Bukan jumpa orangnya. Dia beli batu nisan. Jadi isteri kata, "Wah, apa beli batu-batu nisan tu? Sepak budak-budak tu kan." Hanya orang di Banggul, di Kelantan. 2 minggu kemudian beliau meninggal dunia. Beli batu nisan. Jadi Nabi tanya, "Apakah gerangan yang berlaku pada suamimu?" Tadi isteri dia kata, "Tak ada ya Rasulullah. Seingat-ingat aku tak ada lah." Cuba ingat-ingat, Nabi kata, mungkin ada sesuatu yang dia pernah sebut ketika dia nak meninggal dunia. Rupanya manusia ni, kata guru saya, 40 hari sebelum dia meninggal dunia, ada berlaku keanehan dalam hidup dia. Jadi kata dengan isteri Sya'ban, "Oh ya, baru teringat ya Rasulullah. Ada 3 perkataan yang diucapkan tapi aku tak faham apa dia." Isteri ni kan ada juga kadang-kadang walaupun dah hidup lama dengan suami, dia tak faham suami dia tu. Jadi apa kata Sya'ban? "Laukana jadida, laukana jami'a, laukana." Dia ulang 3 patah benda ni. Apa benda ni? Laukana jadida, kalaulah baru lagi, kalaulah baru lagi. Laukana ba'ida, kalaulah jauh lagi, kalaulah jauh lagi. Laukana jami'a, kalaulah semuanya, kalaulah semuanya. Tak apa ya, kata isteri dia kata, tak apa dia sebut-sebut gitu. Jadi Nabi ni seorang yang boleh berkomunikasi langsung dengan Allah. Jadi Nabi mencari apa cerita ni. Jadi Nabi bagi tahu rupanya begini, hidup Sya'ban dulu sebelum dia meninggal, dia pernah pergi, satu peristiwa berlaku, dia pergi solat subuh. Waktu tu musim sejuk. Dulu kan, sebelum saya pergi ke Mesir, saya duk bayangkan Mesir dia pada pasir, kat panas. Rupanya dia ada musim sejuk ya. Panas sangat, sejuk sangat. Panas sangat tu kalau tengah student kat Mesir tu, pasang kipas tu panas juga. Jadi Sya'ban ni dia pergi ke masjid nak solat subuh, dia tengok di luar masjid satu perempuan yang duduk kedinginan. Jadi dia nak masuk tengok perempuan tu duduk, dia tengok perempuan tu dan perempuan tu tengok dia. Seolah-olah perempuan itu berkata dalam hatinya, "Kau tak tengok ke aku ni sejuk? Sejuk betul je?"
Dan Syakban saya pergi Mesir dulu pakai 3 lapis baju. Waktu naik kuda pergi ke piramid Mesir. Waktu rupanya itu petang ni. Apa lagi kalau malam ni. Waktu rupanya kalau sejuk-sejuk sungguh. Tadi Syakban ni dia pakai baju buruk lah di luar ni untuk tutup sejuk dia tu. Nak pergi sembahyang, bukan baju baru pun. Dia cabut, dia letak atas perempuan itu dan dia masuk solat dalam masjid itu. Jadi rupanya ketika dia nak meninggal dunia, Tuhan pasang balik filem tadi yang dia bantu tadi tu. Dia bantu perempuan dengan baju yang buruk. Maka sebab itu dia berkata laukana jadida. Laukana jadida, aduhai, kalaulah baru lagi. Kalaulah baru lagi. Dan dia menyesal. Baju dia bagi tu baju buruk. Kalau baju baru tu macam mana? Aku bagi baju buruk itu pun begitu besarnya Tuhan bagi balasan. Dia nampak orang nak mati tu dah nampak pembalasan. Jadi dia menyesal kalau aku bagi baju tu baru itu mestilah lebih banyak lagi pahalanya kan. Kemudian peristiwa yang kedua, laukana ba'ida. Kalaulah jauh lagi. Apa cerita ni? Jadi Syakban ni pernah dia melalui satu jalan di zaman Nabi itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya maklum saja zaman itu belum ada motor, belum ada kereta, apa lagi lori, bas. Jadi jalannya taklah seluas zaman hari ini highway yang ada 4 lane kiri, 4 lane kanan kan luas. Jadi ada satu orang buta sedang melintas jalan. Jadi Syakban ini pergi pegang orang buta tu, pegang tongkatnya, entah pegang tangannya, tolong bawa lintas jalan. Hanya beberapa langkah. Hatinya ikhlas menolak. Jadi ketika nak mati Tuhan pasang balik videonya. Syam. Dia tengok video dia tolong tadi. Tuhan bagi balasannya begini. Maka dia menyesal. Menyesal apa kata dia? Laukana ba'ida. Kalaulah jauh lagi. Beberapa langkah itu pun besarnya. Sudah balasan Tuhan bagi pada aku. Apalagi kalau jauh. Ya kan? Dan peristiwa terakhir, laukana jami'a. Aduhai, kalaulah semuanya. Apa yang berlaku? Tadi zaman dulu orang miskin, orang kaya pun ada. Tapi Syakban ni termasuk golongan miskin. Di rumah dia ada satu roti keras. Mungkin panjang gitu lah kot, boleh patah ya. Terima kasih Puan Hajar Bibi. Jadi roti keras itu dia simpan nak makan ke dia lah. Tak macam kita hari ni, rumah kita hanya ada 1-2 peti. Dalam peti tu pun penuh, barang tutup peti tu sampai terbuka pintu tu penuh sangat makanan. Masya Allah ya, Tuhan bagi kita berlimpah-limpah rezekinya. Jadi tiba-tiba satu hari datang satu perempuan dengan anak dia. Kira-kira beginilah. Assalamualaikum. Tadi Syakban pergi tengok. Saya lapar, kata perempuan ini. Tak sampai hati dia membiarkan perempuan tu lapar dengan anak dia. Jadi Syakban ni pergi ke dapur, ambil roti dia. Dia nak bagi semua pun dia lapar juga. Dia patah 2, dia simpan tu dia 1, dia bagi ke perempuan tadi 1 roti tu. Jadi perempuan tu terima kasih, pergilah. Jadi ketika nak meninggal dunia, datang lagi filem tadi. Tuhan tayang balik. Dia tengok laukana jami'a. Aduhai, kalaulah semuanya. Kalau aku bagi semuanya roti itu, macam manalah lagi balasan Tuhan. Jadi sahabat-sahabat sekalian, kalau nak jadi orang baik, buat semaksimal mungkin ya. Kalau nak berubah, semaksimal mungkin kita buat kebaikan. Dan satu masa nanti bila sampai satu saat mereka bagi tahu kita, hei manusia, sudah habis langkahmu, kau tak boleh pergi langkah mana-mana lagi dah. Sudah habis nafasmu, kau tak boleh tarik lagi. Dah habis dah. Sudah habis penglihatan, mata ada pun tak boleh melihat lagi, telinga ada tak boleh mendengar lagi. Ketika itu sudah tidak ada guna lagi apa-apa lagi. Maka sekarang ni sebelum kita sampai saat kita menyesal, kita buat untuk diri kita, bukan untuk orang lain, untuk jadi manusia yang baik, supaya kita nanti meninggal dunia kita diterima Tuhan, biar kita dapat pangkat seperti Siti Khadijah radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah redha pada dia, pada mereka semua, dan dia pun redha pada Allah. Jadi untuk mendapat redha Allah, kita kena redha dengan Tuhan, puas hati kita dijadikan seperti ini, redha dengan kehidupan kita begini, redha dengan kehidupan masa lalu kita.
Jangan kita pernah menyesali luka-luka batin yang ada dalam diri kita. Kita dulu pernah lahir dalam keadaan susah, miskin, ditinggalkan orang tua, tak ada duit belajar dulu, tak ada orang peduli. Macam Ustaz Ebit Liu, tak ada orang peduli. Saya dulu nak pergi belajar Aceh, saya buat surat. Surat ini ditulis oleh SU kepada Tuan Guru Ni Abdul Aziz Nikmat, Menteri Besar Kelantan. Sekeping surat, saya pergi ke Kuala Lumpur, saya naik ke bangunan-bangunan, saya minta derma. Saya pergi ke bank, saya ke jalan Masjid India. Satu cerita, ini cerita saja lah ni. Saya masuk ke bank, di waktu itu perempuan tu ambil surat tu, dia tengok, dia baca dari bawah tu Menteri Besar Kelantan. Surat tu terus dia lempar. Dia tengok surat tu dia lempar balik Kelantan. Jadi saya berjalan ambil surat tu. Tak apalah, saya balik. Jadi luka-luka batin kita zaman dulu tu memang masih ada. Tapi kalau kita terus mengenang dia, tidak ada gunanya. So sekarang saya boleh hidup senang, walaupun waktu itu ada orang tak bagi derma. Macam Ustaz Ibiliu juga kan, dia pergi minta kerja, janggutnya panjang, orang tak terima. Tapi itu menjadi hanya sebagai satu cerita hidup kita. Luka batin zaman dahulu itu menjadi cerita hidup kita hari ini, yang mewarnai, mencantikkan warna hidup kita. Ada pink, ada merah, ada hijau. Jangan pernah kita menyesali hidup kita dilahirkan begini. Jangan kita pernah merungut pada Tuhan, kenapa aku dilahirkan seperti ini? Kenapa aku dilahirkan oleh orang tua aku, mak ayahku yang seperti ini? Kenapa aku dilahirkan jauh di kampung seperti ini? Itu merungut namanya, tidak redha dengan Tuhan. Ya, ayo kita jadi orang yang hari ini mudah-mudahan ya, sahabat-sahabat sekalian, lebih baik dari hari semalam yang pernah kita lalui. Tahun ini lebih baik, dan kita berazam untuk menjadi orang yang istiqamah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang yang berkata Tuhan kami Allah, tsumma istaqamu, kemudian dia beristiqamah, tatanazzalul alaihimul malaikatu alla takhafu, maka turun malaikat ke hatinya berkata alla takhafu, jangan takut. Orang yang sudah istiqamah dalam hati dia tak ada takut. Wala tahzanu, jangan bimbang. Jangan takut, jangan bimbang. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalul alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jangan takut, jangan bimbang. Dan wa abshiru bil jannah, gembirakanlah hai manusia, kamu akan mendapat kabar berita balasan itu jannah. Wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, yang mana kami Allah pernah berjanji untuk memberikan kepadamu. Surga itu sebesar mana? Sebesar seluas langit dan bumi. Tuhan dah siapkan untuk kita satu tempat yang abadi selama-lamanya. Asalkan di dunia ini kita jadi hamba Allah yang patuh, taat, sabar, dan redha dengan kehidupan ini. Apapun yang berlaku, ya, apapun yang berlaku. Mudah-mudahan apa yang saya ucapkan hari ini, saya sampaikan ini memberi manfaat kepada semua yang mendengar, kepada keluarga anda, dan terutama juga kepada diri saya sendiri. Kadang-kadang tak semua kita cakap ini memberi manfaat pada diri kita, juga pada orang juga. Dan alhamdulillah, bila saya bagi tazkirah ini, saya sedang mendengar tazkirah saya ini. Saya ucap, saya dengar, dan anak-anak saya sendiri sedang ada di keliling ini. Bila mendengar dan rakaman ini, beliau akan dengar lagi. Mudah-mudahan ilmu ini akan menjadikan kita hamba Allah yang lebih baik, lebih baik, lebih baik. Terima kasih karena bersama dengan saya hari ini. Minta maaf salah dan kurang di mana-mana. Maafkan hamba. Mudah-mudahan sangat bermanfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.